Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya 2190732 Muhammad Syafiuddin bin Abdul Rahman ingin membentangkan ulasan buku dakwah yang bertajuk Ketika Hati Berfatwa yang dinukilkan oleh Serban Putih. Okey, di dalam buku ini dia memaparkan kisah-kisah yang berbeza, tetapi dia memaparkan intipati dakwah di dalamnya. Dan juga sama-sama kita mengambil iktibar daripada pengajarannya. Okey, untuk kisah pertama ialah 5 tahun untuk 5 waktu. Okey, ini kisah seorang lelaki yang malas sangat untuk solat. Sudah ramai rakan dan ulama menegurnya, macam-macam nasihat dan tabiat yang diusahakan untuk dia solat, tapi dia tak masalah walaupun dia tahu kewajipan solat tu. Okey. Namun pada suatu hari seorang ulama berhasrat untuk menemui lelaki tu. Ulama ini pun tiba di rumah lelaki tu, walaupun kedatangannya tidak disambut baik oleh lelaki tu kerana dia tahu ulama ni nak berdakwah kepadanya. Tapi lelaki itu meyakinkan ulama itu bahawa usaha dia untuk suruh dia bersolat macam mencerai ke daun keladi, iaitu sia-sia. Okey. Ulama itu pun berkata, aku datang ni bukan untuk berdakwah kepadamu, tapi untuk berkawan denganmu. Okey. Selepas beberapa hari, ulama itu tanyakan satu soalan kepadanya. Saya lihat kamu selalu bangun awal pagi, kamu mandi lalu berangkat ke kerja. Saya ada cadangan. Apa kata kamu lepas kamu mandi, kamu terus ambil wuduk, lepas tu solat 2 rakaat subuh saja. Okey. Lelaki tu dah rasa tak senang hati lah, tak senang duduk lah. Tak selesa. Okey. Lelaki tu berkata, 2 rakaat je kan? Kamu buat ini pada setiap hari, tak payah kan? Lepas tu dia kata yang tu lah. Lelaki tu cuma mendiamkan diri. Akhirnya, dia juga setuju dengan apa yang ulama tu cadangkan. Okey, dia buat dia macam apa yang ulama tu suruh. Dia solat subuh saja pada setiap hari dan dia tak pernah gagal. Hal ini berterusan sehingga sampai 1 tahun komplit. Lepas tu ulama tu datang lagi. Dia bagi cadangan baru pula dekat lelaki tu. Okey. Saya lihat, dia kata macam ni, ulama tu kata, saya lihat pada tengah hari lepas kamu makan, kamu akan basuh tangan kamu. Apa kata di waktu kamu basuh tangan, kamu ambil wuduk sekali. Lepas tu buat 4 rakaat zuhur. Bukan banyak-banyak pun. Subuh dia macam subuh, cuma tambah 2 rakaat je. Okey, cadangan ni diterima oleh lelaki tu. Okey. Kali ni dia tunaikan subuh dan zuhur setiap hari tanpa gagal. Okey, ini pun berlaku selama 1 tahun. Okey, begitulah lelaki ni tabiatkan oleh ulama itu dengan cara sebegitu. Okey, pada setiap tahun, lelaki ni akan tambah lagi 1 waktu. Macam first year solat subuh saja. Secondnya solat subuh dan zuhur. Third year ni solat subuh, zuhur, asar. Okey. Kisah ni memaparkan, kisah ni bukan kita ikut cara ulama tu, tapi kita boleh ambil pengajaran ni dia, iaitu manusia perlu diberikan masa. Kita tak boleh paksa dia boleh lari sedangkan dia masih lagi merangkak. Meskipun dia merangkak menuju Tuhannya, dia tak bergerak. Okey. Itu lagi better lah. Itu lagi lebih baik daripada dia berdiamkan diri, atau lebih parah lagi mengundur ke belakang dan menjauhan. Contoh lain pula, iaitu sebagaimana seorang muslimah yang tidak menutup aurat dengan sempurna. Okey, sudah cukup baiklah dia bertudung tapi tak labuh, dia tidak berjijak langsung. Okey, dengan perlahan kita pujuk dia, kita slowly tabiah dia. Okey, pakailah 2 labuh. InsyaAllah aku cantik ke apa. Okey, lama-lama insyaAllah lama-lama kelamaan dia akan ikut apa nasihat kita. Manusia ini tidak boleh berubah secara drastik. Okey, poin kedua ialah pendakwah perlu kesabaran tinggi untuk berdakwah. Okey, dalam kisah ini juga dia memaparkan kesabaran yang tinggi oleh dakwah tu. Kesabaran tinggi oleh pendakwah tersebut untuk mendakwah lelaki tu daripada seorang yang malas solat kepada seorang yang rajin solat. Okey, kisah kedua pula ialah tentang redha. Okey, seorang ulama ditanya oleh anak muridnya tentang redha. Wahai Syekh, apakah seorang hamba boleh merasakan Allah SWT redha padanya? Maka gurunya menjawab, tidak boleh. Mana mungkin dapat rasa redha Allah SWT sedangkan hal itu adalah gaib? Anak muridnya berkata, aku katakan redha itu boleh dirasai. Gurunya bertanya, bagaimana caranya? Jika hati ini redha kepadanya, maka pasti dia redha juga redha kepadanya. Dengan jawapan itu, gurunya memuji sambil berkata,
Bagus sekali jawapanmu. Okey, ini bertepatan dengan sabda Rasulullah SAW, iaitu barang siapa yang redha, maka keredaan itu untuknya. Hadis riwayat Tirmizi. Ini murid ni menunjukkan bahawa kepada dakwah kepada ulama-nya, walaupun dia hanya sebagai murid, iaitu redha. Ini berarti redha itu sendiri. Kisah ketiga ialah pasal belajar adab. Kisahkan anak murid kesayangan Imam Abu Hanifah yang bernama Imam Yaqub Ibnu Ibrahim Al-Ansari atau panggilan masyhurnya Abu Yusuf. Ini mengajar. Beliau sudah menuntut ilmu bersama gurunya selama beberapa tahun. Maka pada suatu hari, beliau ingin meninggalkan majlis Imam Abu Hanifah dan membuka majlis ilmu sendiri untuk mengajar. Beliau merasakan beliau sudah layak untuk mengajar. Gurunya, Imam Abu Hanifah ingin menguji ilmu anak muridnya dan menghantarkan seorang lelaki untuk 7 kali masalah permasalahan agama. Namun setiap permasalahan tidak dijawabnya, sehingga lelaki itu pula yang menjawab soalannya sendiri. Sehingga Abu Yusuf sedar bahawa orang ini adalah ujian daripada gurunya. Beliau sedar bahawa beliau belum bersedia lagi untuk mengajar kerana ilmunya masih tidak mencukupi. Akhirnya, beliau kembali ke majlis ilmu Imam Abu Hanifah radhiyallahu anhu untuk melanjutkan pengajiannya. Apabila melihat Abu Yusuf, Imam Abu Hanifah radhiyallahu anhu tersenyum dan berkata, "Kamu telah menjadi kismis sebelum menjadi anggur." Kisah ini mendidik tentang proses kehidupan. Untuk mendapat kesempurnaan, jalannya perlulah secara kena sempurna. Untuk mendaki gunung, seorang itu perlu mendaki dari bawah sehingga ke puncak. Tidak kiralah berapa waktu diperlukan, tetap dia harus bersabar. Namun apabila seorang itu ingin mengambil langkah yang ringkas, nescaya dia akan terbantut. Dia akan jatuh dan tidak akan pernah mencapai tujuan itu. Seperti ini, macam itulah apa yang Imam Abu Hanifah cuba ceritakan kepada muridnya, iaitu kamu telah menjadi kismis sebelum menjadi anggur. Sedangkan untuk menjadi kismis, perlu menjadi anggur dahulu. Tambah lagi, untuk menjadi anggur, perlu dimasak dahulu, kemudian dikeringkan dan menjadi kismis. Daripada kisah ini, mereka yang tergesa-gesa tidak akan mempunyai kematangan dan tidak akan pernah berjaya. Cara untuk menjadi seorang ulama itu jalannya berliku-liku. Para ulama dulu mempelajari adab sahaja berpuluh tahun, kemudian barulah mereka belajar ilmu. Umar Ibn Qasim, salah satu anak murid Imam Malik, mengatakan, aku telah mengabdikan diri kepada Imam Malik bin Anas selama 20 tahun. Masa itu 18 tahun aku mencari adab, mempelajari adab, sedangkan sisanya 2 tahun untuk belajar ilmu. Daripada ini kita dapat tahu bahawa mempelajari adab itu adalah diutamakan lagi daripada belajar ilmu, kerana adab itu adalah lebih penting daripada ilmu. Namun apa yang kita lihat pada zaman ini ialah beberapa ramai yang ingin mengajar sedangkan mereka belum cukup dibekalkan dengan ilmu, tanpa ada disiplin dan adab. Dan dalam kaedah fiqh ada disebutkan, sesiapa yang ingin memiliki sesuatu sebelum masanya, maka dia diharamkan daripada memiliki sesuatu itu. Daripada kisah ini, terbuktilah bahawa yang daripada ulama Imam Abu Hanifah yang ingin menguji muridnya, iaitu dia berdakwah kepada anak muridnya sendiri bahawa bersabarlah atas penimbaan ilmu, nescaya kamu akan sampai di satu tahap di mana kamu akan layak untuk mengajarkan ilmu itu kepada orang lain. Sebagai penutup, kita boleh mengetahui bahawa setiap kisah-kisah tersebut mempunyai cara dakwah yang berbeza dan hasil yang berbeza, tetapi setiap berlaku pasti ada hikmahnya. Daripada itu, manusia perlulah mengambil hikmah daripada setiap apa yang berlaku agar mereka dapat keridaan Allah. Sekian, itu saja ulasan buku yang bertajuk Ketika Hati Berfatwa yang dinukilkan oleh Sebang Putih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.